Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 4 Mac 2024 bersama saya, Saif Akmal. Kita mulakan dengan perkembangan di Dewan Rakyat. Kerajaan diminta meneliti semula beberapa maklumat yang perlu diisi dalam sistem pangkalan data utama padu. Ahli Parlimen Putrajaya Razidin berkata, ini kerana beberapa maklumat itu dilihat tiada keperluan serta terlalu peribadi. Ketiga, saya ingin menyentuh tentang keperluan untuk mengisi komitmen atau hutang serta insurans. Dalam sistem ini kena isi pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi dan seterusnya maklumat berkaitan dengan insurans. Bagi ramai rakyat, maklumat yang diminta khususnya hutang adalah terlalu peribadi. Jadi mereka pun jarang kongsi di mana-mana domain awam. Hatta LSDN pun tak minta data atau maklumat berkaitan dengan hutang. Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya, kalau nak isi, mengapa perlu isi sampai maklumat tentang hutang? Apakah tujuan maklumat ini diminta? Adakah mereka yang mempunyai hutang yang lebih besar akan mendapat bantuan yang lebih tinggi? Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat. Tidak cukup letak di situ dan minta mereka isi, kerana ini adalah bagi mereka maklumat yang privacy bagi pengguna. Tahun 2024 bukan tahun madani namun tahun mahal dahni, kata Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Syed Saddiq berkata demikian merujuk kepada harga barang yang semakin mahal dan membebankan rakyat. Sebab itu pada tahun 2024, di pihak kerajaan mereka panggil ini adalah tahun kerajaan madani. Apa akan jadi pada tahun 2024 ini? Low value good tax akan naik. High value good tax akan naik. SSE akan naik. Harga diesel akan naik. Harga petrol akan naik. Bil elektrik dan air akan naik. Ringgit terus menudum dan lemah. Keperluan asas, barang asas, kita terus bergantung kepada negara luar. Bil import menaik dengan mendadak. Sebab itu, mungkin kerajaan kata, tak apa, 2024 tahun badadi. Tetapi rakyat kata sebaliknya. Rakyat di luar sana tak panggil tahun 2024 tahun madani. Mereka panggil tahun 2024 tahun mahal dah ni. Sementara itu, Syed Saddiq turut mengingatkan ahli-ahli Parlimen Kerajaan agar tidak melupakan prinsip sewaktu mereka menjadi pembangkang ketika dahulu. Beliau berkata demikian ketika memetik isu kebebasan bersuara dengan mengecam tindakan sukatan media sosial kepada pihak yang mengkritik kerajaan. Dulu bila jadi pembangkang, kamu seling gunakan slogan kebebasan bersuara. Tetapi bila sudah berkuasa, hipokrit, tutup mulut rakyat biasa. Ini perkara salah dan perlu kita bangkit dan lawan bersama. Sebab itu, Tuan Yang di-Pertua, saya berharap perkara sebegini, jikalau kamu rasa tidak betul, lawan dengan hujah, fakta dan data. Kamu mungkin boleh mendiamkan satu kedua mulut orang. Kamu mungkin boleh cuba sebaik mungkin untuk membeli dan mengugut mereka yang lawan dengan kamu. Tetapi percayalah, rakyat Malaysia pada hari ini bijak, cerdik dan pandai. Dewan Rakyat kecoh seketika apabila isu bak kutih telah menjadi perbalahan di antara ahli Parlimen Pembangkang dan kerajaan. Ianya bermula apabila ahli Parlimen Hulu Langat Muhammad Sani Hamzan mempersoalkan tindakan pembangkang yang tidak berpuas hati dengan isu bak kutih. Kemudian yang kedua, yang persoalan berkaitan dengan makanan tadi, bak kutih tadi tu. Iyalah, kalau guna daging babi, jadi halal, jadi tak halal lah, jadi haram lah. Gunalah daging yang kita boleh makan, apa jadi masalah? Penjelasan? Daging kambing boleh, daging lembu boleh, daging ayam boleh, daging itik boleh, daging angsa boleh, kan? Boleh, penjelasan. Apa jadi masalahnya? Susulan itu, Ahli Parlimen Parit Buntar Muhammad Misbahu Munim Masduki bangkit mempersoalkan kenyataan Hulu Langat itu. Hulu Langat mengelirukan sebab kita tak lawan, tak tentang bak kutih. Kalau jenis yang halal, yang ini halal lah. Yang kita petikai ialah Parit bila Buntar, dekat Parit Buntar tak ada Cina ke? Parit Buntar tak ada Cina. Sudah, sebentar. Yang Berhormat Hulu Langat. Duduk peraturan mesyuarat 35
6. Seorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Tadi Ipoh Timur buat sangkaan jahat. Seolah kami ini menipu. Apa sangkaan jahat? Terang-terang menipu. Masalah tafsir kan ni salah. Yang berhormat Ipoh Timur duduk. Saya nak tak habis dengar lagi ni. Okey. Masalahnya dia sebut menipu. Seolah kita ini sangkaan jahat. Kami tak menipu. Kita minta penjelasan. Baik. Menteri Pelancongan itu bagi penjelasan. Baik. Yang halal, yang haram dan sebagainya. Sudah. Sangkaan jahat. Minta tarik balik. Baik. Kalau tidak saya kacau lagi sampai bila pun. Duduk yang berhormat. Terdahulu, hidangan sup babi bakuteh dimasukkan dalam senarai makanan warisan negara oleh Kementerian Pelancongan. Berita seterusnya. PAS sedia berdepan PRK jika kerusi ahli parlimen bersatu dikosongkan. Demikian kata Naib Presiden PAS Muhammad Amar Ning Abdullah seperti dipetik portal Berita Harian. Bagaimanapun beliau berkata, ia perlu menunggu keputusan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS dan proses itu mengambil masa agak lama. Memetik portal ABH, Muhammad Amar berkata, jika berlaku pilihan raya kecil di 6 kerusi Parlimen Bersatu itu, PAS akan bertanding. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas istiadat pembukaan penggal kedua Dun Kelantan. Semalam media melaporkan 6 kerusi Parlimen milik Bersatu bakal dikosongkan sekiranya wakil rakyat masing-masing kekal dengan pendirian untuk menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Ia susulan pindaan ke atas perkara 10 perlembagaan bersatu yang diluluskan dalam mesyuarat agung khas parti itu yang akan melujukkan serta-merta keahlian wakil rakyatnya jika menyatakan sokongan kepada mana-mana pihak yang bertentangan dengan arahan atau pendirian parti. Bagaimanapun pelaksanaan pindaan itu tertaluk kepada kelulusan daripada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS Malaysia. Sekiranya semua 6 kerusi itu dikosongkan, pilihan raya kecil PRK perlu diadakan. Polis akan merakam keterangan Presiden PAS Abdul Hadi Awang petang esok. Ketua Polis Negara Razarudin Husin berkata, ia berhubung kenyataan Hadi bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan. Kata Razarudin, keterangan Abdul Hadi akan dirakam di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut pada jam 2.30 petang esok selepas pegawai KAS Abdul Hadi memaklumkan keadaan kesihatan beliau. Rakaman percakapan Abdul Hadi dibuat susulan siasatan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pada Khamis, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa duka cita dengan kenyataan Abdul Hadi bertajuk ketinggian Islam wajib dipertahankan pada 20 Februari lalu. Kenyataan Abdul Hadi itu dipercayai ditujukan kepada alim ulama, para peguam, hakim, ahli parlimen dan Dewan Undangan Negeri serta Raja-Raja Melayu. Selangor Royal Office dalam kenyataannya memaklumkan, Sultan Sharafuddin menyifatkan Abdul Hadi tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan baginda semasa mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI pada 15 Februari lalu. Bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan keluarganya gagal mendapatkan kebenaran mahkamah. Ini bagi meneruskan semakan kehakiman terhadap siasatan SPRM ke atas mereka. Hakim Wan Ahmad Farid Wan Saleh petang tadi menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman pemohon. Dengan keputusan itu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tidak lagi akan meneruskan perbicaraan mengenai merit tindakan undang-undang tersebut. Antara relief yang dimohon dalam tindakan undang-undang itu adalah untuk membatalkan pertuduhan jenayah tidak mengisytiharkan aset oleh Daim dan isterinya Naimah Abdul Khalid. Hakim memutuskan bahawa pemohon gagal menunjukkan bahawa terdapat niat jahat dalam siasatan SPRM terhadap mereka dengan menyatakan bahawa hanya syakwa sangka niat jahat itu tidak memadai. Hakim berkata Daim dan Naimah hanya perlu memfahamkan permohonan di Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk mencabar pertuduhan berkenaan. Pada 10 Januari lalu, Daim memohon kepada Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman dan mengarahkan SPRM menghentikan penyiasatan terhadapnya, isteri serta 4 anak yang mengaitkan kes rasuah dan pengubahan wang haram.
Dalam pada itu, undang-undang tidak mempertahankan Muhyiddin Yassin membuat rayuan terus ke Mahkamah Persekutuan. Seorang anggota pasukan pendawaan berkata ini memandangkan kes utamanya adalah di Mahkamah Session. Timbalan Pendakwa Raya Wan Shaharuddin Waladin memberitahu perkara itu kepada Mahkamah Session Kuala Lumpur semasa sebutan pagi tadi. Ia berhubung kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dia berkata kes itu masih kekal di Mahkamah Session selepas Mahkamah Rayuan memerintahkan ia dikembalikan semula ke Mahkamah Session untuk tindakan lanjut. Pada perbicaraan di hadapan Hakim Mahkamah Session Azura Alwi pagi tadi, dia berkata rayuan terakhir bagi kes di Mahkamah Session adalah di Mahkamah Rayuan sahaja mengikut Seksyen 87 Akta Mahkamah Kehakiman CJA 1964. Peruntukan tersebut menyatakan bahawa sebarang rayuan yang timbul daripada sesuatu perkara di Mahkamah Session hanya boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi dan berakhir di Mahkamah Rayuan. Pada 28 Februari lepas, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas dan membebaskan Muhyiddin daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa yang dikaitkan dengan program Jana Wibawa. Bagaimanapun pada hari berikutnya, Ahli Parlimen Paguh itu memfailkan rayuannya ke Mahkamah Persekutuan. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Saif Akmal untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.